أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Alhamdulillah hari ni jawab salam derah pasal saya dah kenyang kot. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah pertolongan hidayah Allah Taala kurnia bekal buat kita malam hari penuh barakah ni dapat sama-sama kita berhimpun berkumpul di Dewan Baitul Salam ini untuk kita mempelajari kalamullah. Moga-moga Al-Quran ini menjadi pembela ke atas kita dan bukan menjadi pendakwa ke atas kita menjelang hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah tanpa kita buang masa kita ambillah 1-2 poin buku tajwid, isi-isi yang terdapat dalam buku tajwid Al-Quran ini untuk kita belajar sedikit sebelum kita sambung kepada pembacaan Al-Quranul Karim. Makanya kita sambung pada muka surat berapa? 98. Istilah tanda bacaan Al-Quran Resam Usmani, betul? Oh, subhanallah. Dia kerja nak jatuh ya benda ni. Oh, itulah. Ya. Kaki terlanggar. Okey. So kita sampai pada apa dia? Maksud apa? 97. Mana? Kan istilah tanda bacaan Al-Quran Resam Usmani kita dah masuk ke belum? Belum lagi kot. Sebab pada pertemuan yang sudah kita baru selesai berkenaan dengan cara memulakan bacaan dengan hamzatul wasal. Jadi malam hari ini kita akan masuk kepada tajuk yang baru iaitu istilah tanda bacaan Al-Quran Resam Usmani. Sebanyak 15 istilah tanda bacaan Al-Quran Resam Usmani yang berikut mesti diambil perhatian bagi setiap pembaca Al-Quran Resam Usmani. Jadi bila kita sebut resam ni maksud dia penulisan. Jenis-jenis penulisan. Bila diletakkan istilah ataupun tanda-tandanya, dia nak kita baca Al-Quran dalam posisi kita tahu macam mana nak menyebutkan kalimah-kalimah tersebut. Yang pertama, tanda bulat kecil. Tanda ini hanya terletak di atas huruf illah, iaitu huruf lemah, dan dia adalah huruf alif, waw dan juga ya. Dia menunjukkan huruf yang berkenaan adalah huruf tambahan. Tidak dibaca sebagai huruf mad pada ketika menyambung atau berhenti bacaan padanya. Maka huruf alif yang di atasnya ada tanda bulat ni, dia dipanggil alif ziyadah ataupun alif zaidah. Dua-dua boleh diguna pakai. Iaitu alif tambahan. Dia kena ada dalam tulisan tapi tak boleh ada dalam bacaan. Jom kita tengok contoh dia. Ambil daripada yang kanan sekali. Sebut sama-sama. Ulaika. Ulu. Naba'u. Li syai'in. La'azbahannahu. Al-mala'u. Mi'atun. Bi'aidin. Mala'ihi. Min naba'il mursalina. Afa immata saurikum. Baik, dalam tulisan dia kena ada waw dekat ulaika, ulu, naba'u ni, li syai'in ini kan. Dia kena ada. Tapi dia tak boleh ada dekat dalam pembacaan. Sebab kalau waw ni, ya ni hilang, orang tak faham kalimah tu nak cerita pasal apa. Kan li syai'in tu kan untuk sesuatu. Bila ya tu tak ada, jadi orang blur. Kalimah ni nak cerita pasal apa ni? Jadi kalimah-kalimah ni difahami saat dituturkan. Ditulis kita boleh nampak, tapi saat dituturkan dia tak ada. Sebab tu nama dia alif, waw, ya, ziyadah, tambahan. Boleh? Jadi kita ambil yang nombor 2 pula. Tanda bersambung. Dia adalah kepala sad. Tanda ini hanya terletak di atas huruf alif. Dia dinamakan hamzah bersambung, iaitu hamzatul wasal. Dia hanya wujud di awal kalimah dan dihadzafkan, iaitu ditinggalkan ataupun ditiadakan dari bacaan pada ketika pembacaannya disambung dengan huruf sebelumnya. Contohnya, jom kita sebut sama-sama.
Alhamdulillah. Jadi, kita dah pernah cerita dah dahulu, bila ada hamzatul wasal selepas dia ada lam sahaja, automatik dia akan bunyi al. Dia tak akan bunyi alhamdulillah, dia tak akan bunyi ilhamdulillah. Dia mesti bunyi al. Dan kalau kita tengok selepas dia walhamdulillah. Baik, kalau ada orang yang baru belajar, kadang-kadang dia akan silap sampai dia baca wa alhamdulillah. Sebab saya dah jumpa dah orang macam tu. So kita nak kena syarah dekat dia. Bila hamzatul wasal depan dia ataupun sebelum dia ada huruf yang berbaris, maka alif tu dah tak bunyi. Terus masuk dalam lam. Walhamdulillah. Baik, yang ketiga, istaghfiru rabbakum. Kenapa kita tak baca astaghfiru? Sebab huruf yang ketiga berbaris atas ataupun berbaris bawah. Makanya hamzatul wasal automatik akan baris bawah. Itu dia punya formula dia, kena ingat. So kita tak baca ustaghfiru, kita tak baca astaghfiru. Kita baca istaghfiru. Dalam erti kata yang lain, ini adalah fi'lul amr yang diminta untuk setiap orang buat. Pasal ada wawul jamaah dekat belakang tu, maka Allah Ta'ala perintahkan untuk setiap di kalangan kita untuk beristighfar hanya kepada Allah. Dan contoh yang terakhir, wastaghfiru rabbakum. Sebut. So dah tak adalah bunyi wa istaghfiru. So hamzatul wasal berbaris bawah tu tak bunyi dah. Jadi kita terus masuk sahaja. Wastaghfiru rabbakum. Sebut. Alhamdulillah. Jadi selesailah untuk dua poin yang dapat kita sebutkan pada malam hari ini, iaitu istilah tanda bacaan Al-Quran Resam Osmani. Yang pertama, tanda bulat kecil yang namanya alif waw ya ziyadah ataupun zaidah yang diadakan penambahan padanya. Dan yang kita belajar pada nombor 2 ni adalah tentang hamzatul wasal. Dan tanda hamzatul wasal ni di atas batang alif ada kepala sad. Maka dia jadilah hamzatul wasal. Baik, dan cara bacanya kita dah belajar pada minggu yang lepas. Baik, tutup kita punya buku tajwid sebab waktu kita nak jimat untuk pembacaan Al-Quranul Karim. Hari ini kita akan masuk pada muka surat terakhir untuk surah Ali Imran, iaitu muka surat 76. Betul, okey. Jadi tolong buka Al-Quran masing-masing. Muka surat 76 ayat 195. Depan ni ada Quran lagi. Kenapa Asri? Okey. Barakallahu fikum. Baik, semua dah get ready dah? Kita nak baca Quran pula. Jadi, muka surat 76 surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat 195. Sebagaimana selalu kita sebut-sebutkan, bacalah Al-Quran ini dengan hati. Jangan baca ianya dengan nafsu. Moga-moga Allah Azza wa Jalla kurniakan pahala yang begitu banyak untuk kita atas kesanggupan dan pengorbanan kita nak mempelajari kalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. Macam mana kita nak mengerti dekat ba'd? So lidah kita, dia kena langgar belakang gigi kita yang bahagian atas ni. Sebab kita mati dengan huruf dad. Jangan langgar hujung saja. Kalau hujung saja takut jadi huruf dal. Ba'd tak betul. Dia kena semua. Ba'd.
Ba'dukum min ba'd. Dalam waktu yang sama juga, kita jangan terus tutup mulut. Dia kena terbuka lah. Ba'd. Adalah sikit. Sambung. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ Wallahu indahu husnus thawab. Baik, jadi kita terpaksa bahagikan satu ayat ni kepada dua pecahan. Yang pertama akan baca sampai wa'udhu fi sabili. Yang kedua akan sambung ataupun dia nak tarik daripada wa'udhu fi sabili pun tak jadi masalah. Baik, Hasri mula dulu insyaAllah. Kat mana tak kena? Cuba tengok betul-betul. Atas nun yang pertama ada tanda sukun. Nun yang kedua tak ada tanda sukun. Jadi apa beza nun tu? Kalau ada sukun kena jelas. Yang kedua, yang pertama tu juga kena tutup mulut. Thawabam min indillah. Tutup mulut rapat. Thawabam. Min indillah. Saya salah, sorry. Sekali lagi. Tak boleh gitu. Min indillah. Min indillah. Tu panjang tu. Min tak boleh. Atas nun tu ada tanda sukun. Dia jumpa dengan ain. Izhar halqi. Bila izhar, jelas. Min. Sekali je. Tak payah. Min ain. Tak payah. Cuma yang pertama tu panjang je lah. Macam ain tu juga. Thawabam min indillah. Barakallahu fiqh. Baik, jadi Abu Talha kena pada ha pedas dengan ha simpul tu nak kena mahirkan. Sebab tadi pada tajri min tahtihal anhar hampir nak bunyi anhar. So bawahkan dia ni, jatuhkan dekat bawah sekali. Anhar. Yang hujung tu wallahu indahu tengah pula. Husnus thawab. Ya. Masuk terus. Husnus thawab. Yang pertama tak payah gigit lidah, yang kedua gigit lidah. Tengok ni. Husnus thawab. Husnus thawab. Kan kita nak bezakan sin dengan tha. Kalau tak nanti dua-dua jadi sin makna lari. Kalau dua-dua jadi tha pun makna lari. Baik, silakan. Bismillah. Okey, indah tu nak kena dengung. Kemudian husnus thawab. Indahu
Okey, tarik balik daripada wallah. Baik, barakallahu fikum. Baik, tolong baca ramai-ramai. Saya suka nak dengar daripada atas sekali. Fastajabalahum. Terus mula dengan fastajabalahum. 1, 2, 3. Fastajabalahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار Barakallahu fikum. Jadi kita dapat baca seorang-seorang, kita dapat dengar bacaan beramai-ramai. Yang paling utama sekali dalam pembacaan Al-Quran ini adalah pada niat kita datang nak belajar. Maka kita berharap setiap teguran tu kita dapat ambil istifadah daripadanya. Kemudian tadi ada juga yang kurang pada dengungnya, dan kita nak kena tahu di antara keindahan bacaan Al-Quran saat kita menjaga urusan dengung, dan dalam waktu yang sama kita jaga hukum hakam tajwid, dan kita tidak melantunkan pada tempat-tempat yang tak sepatutnya melantun. Alla, minna. So yang tu semua tak payah. Jadi hati-hati dekat tempat-tempat begitu. Baik, jadi saya baca secara sendirian, tak payah ikut, dan kita akan tadabbur ayat yang kita bacakan malam hari ini. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله Wallahu indahu husnul thawab. Baik, jadi ayat 195 ni adalah kesinambungan daripada ayat-ayat yang lepas, di mana Allah Azza wa Jalla nak cerita kepada kita siapakah orang yang ada akal yang sempurna. Di antara ciri-ciri manusia yang memiliki akal yang sempurna, saat dia melihat kepada penciptaan langit dan bumi, saat dia berjalan di atas muka bumi ini, maka mereka akan terus-menerus berzikir kepada Allah Ta'ala, sama ada dalam keadaan berdiri, duduk ataupun baring. Tak cukup dengan itu, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka akan terus-menerus berfikir tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kehebatan, keagungan Allah Taala. Sampai terbitlah ucapan di mulut mereka, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dan kita dah syarah pada pertemuan yang sudah, di antara doa-doa yang sepatutnya kita sama-sama amalkan. Tambah-tambah kita tengok hari ini bulan purnama cantik dan semisalnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Lepas tu kita boleh baca Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman, sampailah habis doa yang ke 194 tu. Dalam ayat 194 itu, ini antara bentuk-bentuk dan ciri-ciri doa yang diamalkan oleh mereka. Dan saat mereka membacakan doa ini, Allah Azza wa Jalla memberikan khabar gembira ataupun basyir pada ayat yang kita baca malam hari ini. Apa basyirnya? Fastajabalahum. Dengan doa-doa yang disebutkan oleh mereka itu, maka Allah Azza wa Jalla telah memustajabkan dan juga
makbulkan doa tersebut. Jadi sebenarnya, kalau kita tertanya-tanya dalam hidup kita, doa macam mana yang terbaik? Maka jawapannya adalah doa yang diajarkan dalam Al-Quran dan juga doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Telah kita sebutkan, jika kita diberi ruang, peluang untuk berdoa, nescaya kita akan mengarang-ngarang doa kita dengan karangan yang panjang, tapi kebanyakannya karangan itu hanya untuk dunia semata-mata. Tapi kalau kita rujuk kembali kepada doa-doa orang yang berakal sempurna ini, kita akan dapat lihat ucapan mereka, ucapan dunia dan juga ucapan untuk negeri akhirat. Maka sebab itu, kalau kita baca satu ayat dalam Al-Quran, kita tengok ada padanya targhib yang menaikkan motivasi hidup kita atau menaikkan motivasi diri kita, minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku semisal ayat yang engkau nyatakan dalam Al-Quran ini. Kalau kita sampai kepada ayat tarhib, ayat yang bercerita tentang ancaman dan azab siksaan Allah Ta'ala, maka kita pun isti'adzah lah. Minta perlindungan, ya Allah, hindarilah aku, jagalah aku, lindungilah aku, jangan sampai aku menjadi ayat seperti ayat yang dinyatakan oleh engkau di dalam ayat-ayat ini. Baik, jadi kita pun tengok Allah Ta'ala beri khabar gembira dengan ucapan fastajabalahum rabbuhum. Allah Ta'ala menerima, memakbulkan doa-doa mereka. Kita ni tak pernah tahu doa-doa kita diterima ataupun tidak oleh Allah Azza wa Jal. Jadi saat kita kembali rujuk kepada Quran dan juga sunnah, pastilah hati kita berbahagia. Sebab ada, kita panggil apa? Confirmation. Allah verify. Makna kata doa-doa yang digunakan oleh mereka ni aku terima. Jadi sepatutnya kita pun cubalah amalkan ataupun at least cubalah hafal. Kan? Dan saya kira jemaah semua dah hafal dah kot. Kawan-kawan semua dah hafal dah kot. Kalau tak hafal, kita kena sedia maklum juga, doa kan, kita sangat berhajat kepada doa. Nabi kata ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Jadi cuba. Kalau kita tergagap-gagap sekalipun, kita berharap pembacaan Al-Quran kita ni macam yang Nabi kata, wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syaq. Apa yang berlaku? Falahu ajran. Nabi kata bagi mereka yang susah nak baca, dalam posisi yang sama dia yatata'ta', tergagap-gagap, dia susah nak baca, maka kata Nabi dia akan dapat 2 pahala. Kita yang lancar ni, cubalah hafal. Bahkan ini di antara ayat-ayat yang Nabi baca ketika bangun daripada lena. Yang pertama Nabi akan sapu muka Nabi bagi hilang asar mengantuk tu. Lepas tu Nabi terus baca. Ataupun Nabi bacalah doa apa tu? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan Nabi akan ikuti dengan 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran ini. Boleh Syam? Jadi kena azam lah. Azam, ain, zai. Tak boleh pakai zal lah. Azam. Kena azam lah. Minta kepada Allah, bagi Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala bantu kita. Baik. Kemudian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw untha. Sesungguhnya aku tak pernah udayya'. Dayya' ni maksudnya menyia-nyiakan amalan-amalan kalian. Baiklah kita buat, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanah falahu asyru amthaliha. Barang siapa di kalangan kalian buat satu sahaja amal kebaikan, maka aku akan balas dengan 10 ganjaran pahalanya. Maka Allah nak bagi tahu kepada kita ni berita gembira ni. Apa sahaja benda baik kau buat, kau baca Quran, kau bagi sedekah, kau jamu orang makan, apa lagi, kau tolong orang, kau singkirkan gangguan dekat jalanan, anni la udhi'a, aku tak akan sia-siakan amalan baik tersebut. Baik lelaki min zakarin au untha, baik lelaki baik perempuan, teruslah buat baik. Sebab syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan setakat untuk orang bertakwa, tapi dia untuk orang baik. Faham tak? Sebab itu Nabi pernah ditanya kan, saya selalu baca hadis ni, Abu Hurairah kata ada ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki datang kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ayu syai'in aktsara ma yadkhulun nas al-jannah? Apa yang menyebabkan ramai manusia boleh masuk syurga? Maka kata Nabi, taqwallah husnul khuluq. Yang pertama, engkau bertakwa kepada Allah, dan yang kedua, engkau berakhlak dengan akhlak yang baik. Sebab itu ayat ini Allah nak bagi syarat kepada kita terus buat baik. Kadang-kadang kita sedar diri, aku baca Quran tak berapa nak lancar. Apa lagi? Aku susah nak qiyamul lail. So jagalah pintu-pintu kebaikan yang lain. Bagi sedekah, jamu orang makan, sapu sampah, buang gangguan di jalanan, bagi salam, jaga. Jaga pintu-pintu tersebut. Sebab tu Nabi kata apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqa.
Nabi kata, jangan pernah sekali engkau meremehkan sekecil-kecil kebaikan walaupun sebatas senyuman di hadapan temanmu. Senyum saja pun silap-silap boleh masukkan kita ke dalam syurga. Tapi jangan senyum tak berhenti pula. Nanti orang duk ingat tak betul pula kan. Tengok pada tempatnya kan. Jumpa orang nak senyum okey lah. Tapi yelah kalau sambil berjalan seorang-seorang pun senyum tak jadi ya. Baik, ba'dukum min ba'd, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sebahagian daripada kamu adalah keturunan daripada sebahagian yang lain. Tengok kat bawah tu dia kata apa? Maksudnya, sebagaimana lelaki berasal daripada lelaki dan perempuan, maka demikian pula halnya perempuan berasal daripada lelaki dan perempuan. Kedua-duanya sama manusia. Tak ada kelebihan yang satu daripada yang lain tentang penilaian iman dan juga amal. Kalau kita soleh, isteri kita salihah, moga-moga Allah Ta'ala satukan kita di dalam syurganya. Tapi kalau memang kita ni amalan kita kurang pada hari timbangan itu, macam ayat tu, faman khaffat mawazinuh faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Allah kata nanti dalam surah Al-A'raf kan, ada orang yang Allah Ta'ala beratkan neraca timbangan, tapi ada orang yang memang neraca timbangan amal dia tu sangat nipis ataupun khaffat ni ringan. Menyebabkan dia tergolong di kalangan orang yang khasiru, orang yang rugi. Dalam waktu yang sama dia adalah orang yang menzalimi diri. Jadi Allah nak bagi isyarat baik laki baik perempuan. Allah langsung tak tengok wajah kau yang handsome, Allah tak tengok pada wajah kau yang jelita. Allah tak tengok pada badan kau yang sado, Allah tak tengok kepada badan kau yang ramping. Ni Allah Taala tengok hanya pada qulub dan juga amal, pada hatimu dan juga pada amalanmu. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya Allah tengok hanya pada hati dan juga amalanmu. Sebab tu Allah kata dekat sini ba'dukum min ba'd. Kalian berasal daripada lelaki dan juga perempuan, mak dan juga ayah kita. Maka kita hidup pada hari ini. So Allah Ta'ala tak tengok siapa mak ayah engkau, siapa adik-beradik engkau. Tak, Allah tengok hati engkau. Allah Ta'ala tengok pada amalan engkau. Dalam kehidupan duniawi ini, pastilah kita semuanya akan diuji oleh Allah Ta'ala. Maka Allah kata, فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا. First kali Allah Ta'ala kata, orang-orang yang berhijrah. Ini ciri-ciri orang yang Allah nak bagi kebaikan. Sifat yang pertama dia mesti hijrah. Apa maksud hijrah, Wan? Hijrah. Pindah, barakallahu fikum. Jadi hijrah tu memang maksud dia pindah. Kita nak dapat rahmat Allah Azza wa Jalla, tak boleh duduk kat rumah saja. Kena berpindah daripada zon selesa kepada zon yang lebih mencabar. Tempuh jam, top up Tashengo, minyak, beli buku. Yang ni semua keluar daripada zon keamanan. So kita sedang dapatkan ilmu pengetahuan, maka kita dianggap orang yang berhijrah. Bahkan dalam hadis innamal a'malu binniyat tu pun kita dah jumpa kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Faman kanat hijratuhu faman kanat hijratuhu lid-dunya aw imra'atun yusibuha aw imra'atun yankihuha. Kan? Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, barang siapa yang hijrah dia kerana dunia ataupun kerana perempuan yang dia nikahi, maka pahalanya ataupun ganjarannya akan diberi sesuai kepada apa yang dia niatkan. Sebab tu yang terbaik adalah fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Kembalilah hijrah engkau kepada Allah dan juga kepada Rasul. Jadi kepada yang baru menikah, barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla bawalah kalian, kita semuanya satu bagai satu keluarga untuk sama-sama berhijrah ke jalan Allah dan ke jalan Rasul. Amin ya rabbal alamin. Yang tak kahwin lagi, semoga Allah Ta'ala temukan dengan jodoh cepat. Zawajakumullahu bikran wa thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Taib. Jadi Allah kata ciri yang pertama yang Allah Ta'ala nak bagi kebaikan kepada mereka ni, first kali orang yang berhijrah. Yang kedua, wa ukhriju min diyarihim. Ada di kalangan kita pula dia memang tak hijrah tapi dipaksa hijrah. Maksudnya dihalau keluar daripada tempat tinggal dia. Wa ukhriju min diyarihim. Yang ketiga pula, wa udzu fi sabili. Orang yang tersakiti saat berada di atas jalanku. Sebab kita nak duduk atas jalan Allah Ta'ala ni, ranjau dan juga dugaan terlalu banyak. Kita jadi orang baik, orang sayang. Tapi kita ajak orang jadi orang baik, kita bermasalah time tu. Maka akan ada orang yang akan memerangi kita. Baik dengan ucapan, baik dengan penulisan, baik dengan macam-macam lah. Tangan, kaki dia, semua boleh naik. Betul. Jadi Allah kata, ya, zaman Nabi lagilah. Sampai kena baling batu, kena baling kayu. Kita hari ni baru orang komen sikit kat status, kita dah rasa
lemau dah kan, dah tak lalu dah nak berdakwah. So jangan, jalan terus dakwah. Macam mana? Itulah senang cerita kan. Sebab kita tak berhajat pun pada media sosial ni untuk menangkan agama ni. Faham tak? Cuma orang-orang yang diberikan hati yang kental ni, ketika dia mampu untuk berhujah, mampu berdebat, dia mampu tegakkan agama dengan penulisan dia, teruskan. So kita yang kita rasa aku tak mampu nak berdebat, maka kita ambil jalan selamat lah. Macam tadi Abu Talha kata, kita nak unfriend ke, kita nak block ke, falyatafaddal mashkura. Sebab sebelum daripada adanya Facebook, Twitter dan semisalnya, kita hidup harmoni juga. Cuma sekarang ni bila ada benda-benda tu menyebabkan kita yang sama-sama kawan pun boleh bergaduh, bertikam lidah dan semisalnya. So al-kayyis, pandai-pandailah bawa diri masing-masing. Kan? Sebab kot mana nanti kita bergaduh atas hal-hal yang tak sepatutnya rugi. Tapi apa sekalipun, bila ada media sosial ni, kita kena ingat surah An-Nur ayat 30, ayat 31. Allah kata, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ. Khabarkan kepada lelaki-lelaki beriman, tolong tundukkan pandangan, jaga kemaluan ataupun jaga kehormatan. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Kata Allah Ta'ala, sampaikan kepada para wanita, tundukkan juga pandangan, jaga kehormatan diri, dan juga jangan engkau menzahirkan perhiasan-perhiasanmu, kecuali apa yang terzahir, muka dan juga tapak tangan. Boleh? Jadi yang lelaki ni memang Allah Ta'ala suruh sikit, yang perempuan Allah Ta'ala suruh lebih. Tapi bersamaan dengan itu, mata dan juga kehormatan diri ni benda yang sangat liar. Mata dengan hati ni liar. Kadang-kadang mata kita tengok orang tu soleh. Tapi hati dia kita tak tahu. Kita pula tengok orang pandang kita, nampak soleh, nampak bagus. Tapi hati kita ni kadang-kadang jauh lebih liar dan buas. Lebih buas daripada harimau ataupun singa yang memang nak tunggu masa je nak terkam dia punya mangsa-mangsa tu. Sebab tu kadang-kadang kita pun, tengok orang-orang beragama ni sampai sanggup tipu orang, sampai sanggup, saya dah start dijemput-jemput ke tempat-tempat lain untuk mengajar ni, kadang-kadang saya tertanya-tanya kenapa ustaz-ustaz dahulu tak sambung mengajar. Maka mereka pun buka lah cerita demi cerita yang kita pun kadang-kadang garu kepala, tak sangka ada perangai pelik-pelik lagu tu. Jadi na'udzubillahi min zalik, kita nakai standard lah, manusia nakai yang tak boleh lari pada kehidupan ini. Tapi bersamaan dengan itu jangan aniaya orang. Faham tak? Nakai tak apa sendiri-sendiri ya. Kadang-kadang saya faham je, ada di kalangan kita curi-curi dengan lagu. Ni nak buat macam mana kan? Dalam kereta kan, mata dah berat-berat sangat dah. Pasang Quran pun tak load dah. Tiba-tiba dia kata tak boleh tahan, terpaksa juga. Pasal dah buka tingkap, dah ketuk atas bumbung semua, duk mengantuk lagi kan. Kita pun kadang-kadang ada orang ajak tip macam tu kan. Mengantuk ketuk bumbung kan. Tu tepuk dahi. Subhanallah. So kadang-kadang dia terpaksa, dia kata ustaz kena buka dengan hajat, dengan harapan saya nak dengar berita lah ustaz. So bila buka tak berita dah lah. Dia duk terdengar. Jadi kita nakai lah, tapi jangan sampai ajak orang jadi nakai sama macam kita. Jangan zalimi orang, jangan ambil hak orang dan seterusnya. Yang berikutnya, ciri-ciri orang yang Allah nak bagi kebaikan, waqatalu wa qutilu. Mereka pergi berperang ataupun mereka diperangi. Sama ada mereka pergi membunuh ataupun mereka sendiri terbunuh. Apa kebaikan yang Allah kata Allah nak bagi? La ukaffiranna. Kalau kita belajar bahasa Arab, lam itu dipanggil lamul qasam, nun itu dipanggil nunut taukid. Makanya Allah Ta'ala betul-betul bersumpah, aku akan menghapuskan. Aku benar-benar, nun tu benar-benar. Aku bersumpah, aku benar-benar akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Tak cukup dengan itu, dan aku bersumpah, aku benar-benar akan memasukkan mereka ke dalam jannat, syurga-syurga. Tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kenapa Allah bagi macam tu? Kenapa Allah nak hadiahkan begitu? Thawabam min indillah. Tak lain tak bukan sebagai pahala yang Allah memang readykan di sisi Allah Ta'ala. Macam saya selalu sebut, kalau kita pergi kerja, kita nak pergi minta kerja, kita mesti nak tahu gaji kita, betul? Kadang-kadang kita tertanya, kenapa aku kena pergi berperang jalan Allah? Kenapa aku kena berhijrah daripada zon selesa aku kepada zon yang kurang selesa? Maka Allah kata, adalah ganjaran yang aku nak bagi kat engkau. Dan kita pun tertanya lagi, apa ganjaran tu? Makanya Allah pun kata, dosa engkau akan dihapuskan dan engkau akan dimasukkan ke dalam syurga. Tadi, saya baca kitab
tafsir Al-Quranil Azim. Ada kelas kuliah duha dekat Bukit Mahkota. Boleh ambil masa sikit lagi kot. Jadi bila sampai pada ayat 55, 56, yang Allah Ta'ala kata kepada Bani Israel, ya Allah berfirman dalam Quran, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Tatkala Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, kami benar-benar tak akan beriman dengan kau wahai Musa sampai kami tengok Allah secara live. Jahrah maksudnya ayanan, mata kepala dapat tengok. Apa yang berlaku saat mereka minta benda tu? Fa akhadhatkumus sa'iqah, halilintar menerpa mereka, mati. Wa antum tanzurun, sebahagian dapat tengok yang mati live tu. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum, kemudian kami bangkitkan kalian semula, kami hidupkan kalian semula selepas kamu mati, dimatikan sebentar tadi. Untuk apa? La'allakum tashkurun, moga-moga kau bersyukurlah dihidupkan semula. Tahu tak apa yang berlaku saat saya baca tafsir tu daripada Imam Ibn Kathir punya penerangan? Patutlah pun dalam Quran ni paling banyak cerita pasal siapa? Memang mereka banyak songeh. Sungguh mereka ni banyak songeh. Bahkan apa yang kita kata songeh mereka yang paling dahsyat, jamaah sekalian, mereka bukan setakat minta mana dengan salwa tu. Mereka bukan setakat minta getah dengan burung, daging. Tapi lebih dahsyat, lepas mereka dihidupkan semula tu, kan dah mati kan, Allah hidupkan semula, Nabi Musa kata dekat mereka, khudhu kitab Allah, berpeganglah dengan kitab Allah. Kalian dah mati tadi, dihidupkan, peganglah dengan kitab Allah, peganglah Taurat. Tahu mereka jawab apa? La, tak mau. Sampai tahun tu Nabi Musa tanya lagi, apa yang berlaku kepada kalian sebentar tadi? Mereka boleh jawab, kami baru sebentar tadi dimatikan dan kami dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa kata, khudhu kitab Allah, peganglah dengan kitab Allah kalau hampa dah tahu. La, tak mau. Apa yang berlaku? Maka Allah Ta'ala utuskan malakul jibal. Allah bawa malaikat-malaikat penjaga gunung, kemudian Allah Ta'ala hempapkan ke atas mereka, pakat matilah 70 orang tu. Siapa 70 orang ni? Orang-orang yang terpilih untuk pergi tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala dekat bukit Tur Sina. Yang ni kisah yang dekat dalam tafsir Ibn Kathir. Jadi saya pun tadi syarahlah dekat jemaah-jemaah yang dekat sana. Saya kata ayat ini sudah membuktikan dengan sangat jelas, setelah mana adanya tertegak hujah, ada manusia yang memang tak mau ambil istifadah, tak mau ambil pot, tak mau dengar. Jadi kalau kita hari ini, jemaah kawan-kawan sekalian, kita dakwah kepada seseorang, kepada individu, kepada kumpulan, tiba-tiba mereka meremehkan dakwah kita, jangan nak bersedih hati sangat-sangat lah. Pasal Bani Israel jauh lebih dahsyat. Mereka bukan setakat didatangkan hujah, mereka bahkan dah mati dihidupkan semula pun mereka berani kata, la, tak mau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kerana itu, teruslah berdakwah. Kerana dakwah kita bukan untuk dunia, dakwah kita untuk Allah dan juga hari akhirat. Moga-moga Allah Ta'ala berikan semisal yang disebutkan, thawabam min indillah, pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Dan Allah bagi tahu kepada kita, jangan sedih hati sangatlah. Wallahu indahu husnul thawab. Allah Azza wa Jalla telah sediakan di sisi Allah ada pahala yang sangat baik. Kadang-kadang kita berdakwah ni, macam ada satu ustaz tu dia share kan, ada ustaz ni sampai minta 2,500 satu pengajian kan. Dahsyat juga kan permintaan tu. Saya baru ni pun dipanggil pergi mengajar dekat satu rumah orang ni pun, dia kata itulah ustaz tu, dia minta bayaran 800 satu jam, minima 2 jam. Dia siap bagi minima lagi. Silakan. Allah Akbar. Jadi benda tu betul-betul jadi. Tapi begitulah, kita berharap macam yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran untuk para Rasul, in ajriya illa Allah. Kita berharap pahala kita ni Allah Ta'ala hitung dengan yang jauh lebih baik macam kita harapkan. Boleh jadi dalam fikiran kita dapat 200-300 ke, ataupun ustaz-ustaz tadi 1,600, ataupun ustaz yang lain 2,500. Bahkan kita pernah dengar ada satu ustaz-ustaz yang dahsyat ni sampai 8,000 satu jam punya kuliah kan. Benda ni berlaku. Jadi iyalah kita takut dakwah kita ni dipandang serong oleh sebahagian penuntut-penuntut yang ikhlas nak belajar. Mereka betul nak dapat ilmu, tapi dek kerana kita punya kos,
demand tu dahsyat sangat. Sampai menyebabkan apa? Orang-orang menjauhkan diri daripada majlis ilmu. Wallahu ta'ala alam. So kita berharaplah semoga Allah Ta'ala bagi kepada kita pahala atas pengorbanan dan usaha kita datang nak belajar, dan juga moga-moga kita menjadi orang yang menghidupkan kalamullah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang baik datang pada Allah, yang lemah datang pada diri saya dalam menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.